والملائكة المقربين والقربين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا الرحيم محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma bi nurika ihtadaitu wa bi fadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaytu. Dhunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insyaallah biiznillah kita menyambung bacaan kitab kita pada muka surat 70, perenggan yang kedua daripada atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang penyair mengatakan, wahai zat yang memberikan cita-cita, engkau benar-benar telah memelihara dan melindungi. Seorang durjana telah berbuat jahat kepada, dia ingin mencelakakanku, lalu engkau menyelamatkan aku. Akhirnya dia pun patuh tertunduk kepada, tak kala dia menyaksikan bahawa engkau telah menyelamatkan aku. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita menyambung lagi kisah yang dipetik daripada Al-Quran, peristiwa pertarungan dan pertembungan di antara iman dan kufur. Dan kita sedang membaca peristiwa di antara Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Maharaja Namrud, raja yang berkuasa dan zalim pada zaman itu. Bagaimana sebelumnya kita melihat berlaku hujah dan dialog, debat perdana lah kita panggil hari ini, di antara Nabi Ibrahim dan Maharaja Namrud. Apabila Namrud menyenda Nabi Ibrahim bahawasanya Allah Tuhan yang kamu suruh aku sembah ni
ialah Tuhan yang menghidup dan mematikan. Kalau itulah Tuhanmu wahai Ibrahim, aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan. Lalu kita tahu Namrud memerintahkan supaya dipilih seorang yang paling muda, kemudian seorang lagi yang paling tua, kutip ambil daripada dalam penjara, lalu dibawa di hadapan Maharaja Namrud. Kemudian Namrud menyatakan, oleh kerana kamu ni muda, banyak lagi gamaknya baki umur kamu, maka kamu pergilah hidup. Lalu dilepaskan. Kemudian dia berkata, oleh kerana kamu ni tua, atau tua bangka dah, nunggu hari je lagi, eloklah kamu tu mati aja lagi senang. Lalu diarahkan, dipancung yang tua, lalu mati. Kemudian mendakwalah Maharaja Namrud bahawasanya, lihat wahai Ibrahim, sesungguhnya aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, wahai Namrud, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku menerbitkan matahari daripada timur, maka sila kamu songsangkan masuk keluar matahari itu kalau kamu Tuhan. Maka pada tahap inilah disebut oleh Allah terganam. Dia tak boleh cakap apa dah Maharaja Namrud dengan hujah yang mematikan daripada Nabi Ibrahim. Tapi oleh kerana dia raja, dia ada ego dia. Walaupun dia dah kalah, tapi mengaku tu tak ada benar. Itu perangai orang yang berkuasa. Itu sebab susulan daripadanya dia ambil tindakan supaya ditangkap Nabi Ibrahim. Dan Maharaja Namrud telah mengeluarkan satu surat arahan berkeliling 52 bilangan 7 dalam kurungan B, mengarahkan semua rakyat dia di Iraq supaya pada tarikh dan hari yang telah ditetapkan hendaklah datang ke satu dataran yang telah diputuskan. Setiap seorang atau sahabatnya bawa sepuntung kayu aja longgok, itu saja. Kita bakar budak nama Ibrahim. Itulah yang diusahakan dan itulah yang diikhtiarkan oleh Namrud bagi kabarak balik akan maju dia kerana tidak dapat berhujah. Itulah maka kita membacakan syair tadi. Bagaimana ada di kalangan penyair-penyair yang mendendangkan ungkapan apabila kita terkena dengan kepelbagaian bentuk ujian dalam hidup, lalu siapakah yang boleh melepaskan dan menyelamatkan kita daripada, kalau tidak Allah Qadir Rabbul Jalil? Siapakah yang dapat mencegah segala bahaya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'azim. Suratul Ali Imran ayat 173 sehingga 174 yang bermaksud yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia kafir Quraisy telah mengumpulkan askar untuk menyerang kamu.
Kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keredaan Allah, dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Ayat 173 sehingga 174 Suratul Ali Imran. Dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang firman Allah Ta'ala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimah inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala dia dilemparkan ke dalam bara api. Akhirnya Allah menjadikan bara api itu dingin serta menyelamatkan Ibrahim alaihi salam. Dan kalimah ini juga yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kaum musyrik mengancamnya dengan kata-kata mereka. Sesungguhnya manusia kafir Quraisy telah mengumpulkan askar untuk menyerang kami. Kerana itu takutlah kepada mereka. Maka tatkala tentera Namrud mengikat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tali, lalu mereka membawanya ke tiang gantung dan menyalakan api untuknya. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam menghampirinya pada saat-saat genting seperti itu, yaitu saat-saat yang sangat sulit bagi siapa sahaja untuk menghadapi saat seperti ini dalam hidupnya. Tatkala dia menghadapi permasalahan yang sangat penting, yang sangat genting dalam kehidupannya, tatkala malaikat Jibril alaihissalam menghampirinya dalam keadaan yang terikat dengan tali, dia berkata kepadanya, wahai Ibrahim, apakah kamu mempunyai keperluan kepadaku? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan perkataan seorang mukmin yang tetap kukuh, sabar dan tabah dan yakin dengan ketentuan dan kekuasaan Tuhannya yang maha tinggi lagi maha kuasa, dan yang yakin betul bahawa pertolongan Allah akan tiba. Maka dia menjawab, kalau kepadamu Jibril alaihissalam saya tidak mempunyai keperluan, tetapi kalau kepada Allah, ya, saya mempunyai keperluan. Maka tatkala mereka membawanya, dia berkata, cukuplah Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik penolong. Lalu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Tiba-tiba api itu pun menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menyelamatkan, memelihara dan melindunginya, kerana dia adalah seorang yang bertakwa. Dan maha suci Engkau ya Allah, yang telah menghina perbuatan seorang durjana, penjahat, kerana dia adalah seorang yang sengsara. Abang Noah paham betul? Baik, saya uraikan dulu. Hadirin sekalian,
apabila Maharaja Namrud berada dalam keadaan merasakan hilang maruah kerana telah terputus hujah, tidak mampu untuk counter attack semula apa yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu berlakulah gerakan untuk menghapuskan Nabi Ibrahim. Dakwah mesti dimatikan. Inilah yang sering saya ungkapkan. Kalimah, kata-kata yang ditulis oleh Asy-Syahid Said Qutb rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, di mana Asy-Syahid Said Qutb menyatakan umumnya para nabi dan para rasul, orang-orang yang beriman, golongan-golongan yang membawa dasar dan prinsip perjuangan Islam di sepanjang zaman, mereka datang berhadapan dengan musuh-musuh mereka dengan keadaan membawa kaedah quwwatul mantiq, yakni membawa kekuatan dari segi hujah. Inilah biasanya kerana Al-Quran ini hujah, la raiba fi, tidak ada keraguan pada Al-Quran itu. Dia merupakan kata-kata yang paling muhtamad. Memang tidak akan ada siapa pun yang mampu berhujah dengan Al-Quran, dengan wahyu. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat Nabi Muhammad yang menyambung perjuangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya mereka datang berdepan dengan quwwatul mantiq, dia dengan kekuatan hujah. Namun biasanya apabila golongan-golongan taghut tidak mampu berhadapan dengan kekuatan hujah, quwwatul mantiq, maka mereka akan tukar jadi mantiqul quwwah. Kekuatan hujah itu dia alih jadi hujah kekuatan. Ini kata Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah ta'ala. Umumnya nabi-nabi dan rasul-rasul, bahkan gerakan Islam di seluruh dunia sampai hari kiamat, kita hadir dengan membawa kekuatan hujah. Tapi bila golongan taghut tak mampu dah nak berhujah, nak berkalih, maka dia tukar kekuatan hujah akan jadi hujah kekuatan. Ada masa itulah tenteranya, polisnya apa dia akan guna. Dia kadang guna mula operasi tangkap sana tangkap sini, dalil tu dia tak ada hujah. Ni kena faham. Apabila mereka tak mampu berhujah dengan Nabi Ibrahim, maka Maharaja Namrud mengalih kepada hujah kekuatan, membakar, menangkap Nabi Ibrahim. Bila mereka tidak mampu untuk berhujah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka merancang kepelbagaian sehingga terjadinya hujah kekuatan selama 13 tahun di kota Mekah, sampai Nabi terpaksa angkat kaki hijrah ke Madinah. Sampai Madinah juga mereka main dengan hujah kekuatan, bukannya kekuatan hujah. Ini jahiliyah. Apabila kita melihat mutaakhir, mereka tidak mampu, golongan taghut di Mesir tidak mampu menghadapi kekuatan hujah daripada ikhwanul muslimin, maka mereka tukar jadi hujah kekuatan, tembak bunuh beribu-ribu.
Ini adalah sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Islam mesti menang, tetapi Allah muqaddimahkan dengan kepelbagaian bentuk ujian ini. Ayyuhum ahsanu amalan. Karena aku nak tengok siapa di kalangan kamu yang ahsan, yang baik, yang ikhlas dari segi amal dan perjuangan. Maka mereka merancang. Ada masa ditangkap Nabi Ibrahim, dilontarkan ke dalam api. Masa itu malaikat turun, tanya ke Nabi Ibrahim, offer. Masa itu tawaran murah-murah dah daripada Allah Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim tak nak cakap, dia angguk je, Jawa kata nggih saja, cukup. Mereka akan libas semua kuat-kuat Namrud ni dengan sayap-sayap yang mereka ada. Tetapi ketika ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, aku sampai dah ni wahai Ibrahim, kata malaikat, kamu nak minta apa? Nabi Ibrahim menjawab, kalau minta ke kamu tak ada, tak payahlah. Tapi kalau kepada Allah, ya, memang saya ada dan saya berhajat kepada Allah, tapi tidak kepada saya. Di saat itulah dia mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Suatu penyerahan diri secara total, mutlak di hadapan Allah Qadhi Rabbul Jannah. Tahap kalau dah keluar hasbunallah wa ni'mal wakil, apa jadilah. Tuh, kalau dah keluar kalimah, mati-matilah, hancur-hancurlah. Padang jarak, padang terkukur lah, lantak. Dia kalau dah keluar hasbunallah ni jaga. Setelah itu gerakan Islam, biasanya dia menyimpan kalimah ini. Kalimah ini terlalu mahal, bukan nak diungkapkan sembrono sebarang waktu je, tidak. Dia ada tahap dia nanti kalimah ni kita akan keluar. Tapi kalau belum sampai masanya, buat amal wirid je dulu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik, mengajar supaya sebagai manusia kena jadi hamba Allah, bukan hamba makhluk. Kena minta kepada Allah, bukan minta kepada makhluk. Bergantung tawakal ke makhluk, tidak. Walaupun kamu malaikat pun makhluk juga. Dia dijadikan, dia dihidup dan dia juga dimatikan. Walaupun malaikat Israel yang mencabut nyawa, satu masa nanti dia kena cabut juga nyawa dia sendiri. Yang sebenar, yang Hayyul Qayyum, Allah sahaja yang lain mati. Dia yang bersifat kamalat. Ini yang Nabi-Nabi ada. Kerananya pada masa Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk menyembelih anak Nabi Ismail. Dia dengan segala senang hati, tak ada ragu apa pun. Asal-asal pisau malam tu, pagi besok bawa gebah je balun terus, tak ada lagi apa-apa dah. Itu bulan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana pada masa Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman di Madinah cuba digempakan oleh puak-puak munafik, maka kalimah dan ucapan ini juga hasbunallah wa ni'mal wakil yang diungkap oleh Nabi dan diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Di mana suratul Ali Imran ayat 173 174 ayat itu diturunkan oleh Allah berhubung dengan peristiwa peperangan Ahzab, yakni peperangan Khandaq, peperangan parit yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Bagaimana orang-orang munafik menakut-nakutkan umat Islam
dia gertak, dia main saywalk. Karena memang dia nak tengok Nabi dan tentera Islam dikalahkan. Setelah tentera Islam menang dalam perang Badar, kemudian berlaku perang Uhud tahun 3 Hijrah, menang tentera Islam juga. Maka puak-puak kafir Quraisy yang ada di Mekah menanggung malu yang amat sangat, derita jiwa. Lalu mereka mengambil masa 2 tahun untuk merancang peperangan yang ketiga setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Mereka tewas tahun 3 Hijrah. Perang ketiga itu perang Ahzab, berlaku tahun 5 Hijrah. Mereka mengambil masa 2 tahun mengumpulkan segala senjata bala tentera. Mereka combine semua sedapat mungkin. Kabilah-kabilah yang berada di sekitar Jazirah Arab, di antaranya mereka berjaya memaut dari kalangan Bani Hawazin yang berada di antara Mekah dan Madinah, selain kabilah-kabilah Arab yang kecil yang mempunyai kepentingan diri dan kelompok kabilah mereka. Digabung semua, jumlah mereka 10.000 tentera. Satu jumlah yang lebih ramai daripada jumlah umat Islam di Madinah. Boleh jadi campur semua dengan Yahudi apa semua pun tak sampai 10.000 orang di Madinah. Yang hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah 160 orang sahaja. Katalah 5 tahun berdakwah sakanlah sehari dapat 10 orang, dia campur berapa je baru kau dapat 10 orang sehari. Artinya jumlah tentera tu lebih ramai daripada jumlah penduduk Madinah. Yang tu tak tolak lagi perempuan, kanak-kanak, orang-orang tua yang jenis laik-laik, yang jenis tua, dagu jumpa hidung, banyak busi pada gigi lagi. Jenis tu tak tolak lagi. Kalau tolak asing-asing memang tak tahu apa je yang tinggal. Yang nak diadap 10.000, jumlah yang dianggap paling besar pada waktu itu, lengkap senjata, dan dia bergabung dengan kabilah Arab Quraisy Mekah. Dijanjikan pula ladang-ladang tamar di Madinah. Menang, kamu ambil separuh ladang tamar yang ada di Madinah. Kalau menang, awak ambil 2 ekar kelapa sawit Felda yang ketiga. Itu je pun hanya kelapa sawit yang dah tua menunggu hari mati. Oh, jadi tambah ladang tamar Madinah. Tanah yang sungguh-sungguh ketika itu. Nah, mau tak leleh buat-buat ikut. Lengkap dengan senjata, hantar pasukan pemuda. Pemuda dia pula jenis tahan lasak. Dia panggil pemuda tahan lasak. Bukan biasa-biasa. Yang dia hantar pergi nak rembat ke Madinah. Ketika mula dah kumpul, heboh, benda ni dah mula menyebar dah. Mereka dah mula nak bergerak. Nabi SAW dan sahabat masyarakat buat keputusan gali parit. Itu yang buat khandak yang kita sebut. Buka parit ni, kalau sekiranya kuda lompat, tak lepas belah sana, jatuh. Itu buka dia. Dalamnya, kalau kuda jatuh, dia tak ada lompat naik dah. Tambah abang Muar jatuh. Dulu tadi jawab. Memang tak naik dah. Itu dia. Dalamnya parit yang berkenaan. Tak buat lagi, baru dah habis mesyuarat. Datang Abdullah bin Ubay. Dia menjaga. Itulah tuan-tuan, semangat sangat ikut Muhammad. Jihad. Sekarang macam jom tengok no. Oi, 10.000 datang tau. Ingat kecil anak je. Dengan senjata dia, dengan kuda dia, dengan unta dia, dengan pasukan berani mati dia.
lengkap dah nak gerang korang bawa habis mesyuarat. Aku dah cakap degil tak nak ikut. Bersemangat tanpa arah dia berceramah. Alamak. Dia kata begitu. Dia hentam dia, marah dia. Syahid Syahid lah. Tu 10,000 nak ada lah kan. Jom kira korang berapa ada. Kita ni berapa ramai yang tinggal, kata Abdullah bin Ubay. Tolak yang mati dalam Uhud, yang mati dalam Badar. Berapa dah? Dah lah yang hijrah pun 100 lebih. Di Badar aja 73 dah mati. Apa kerja orang ni? Tu jangan bersemangat tanpa arah aja. Katanya Abdullah bin Ubay. Aku dah cakap awal dah, aku ni orang tua Madinah. Orang lama, tua otai, orang tahu dah Madinah ni. Awal lagi dah aku cakap jangan. Tak, jihad. Ini kadilah. Marah Abdullah bin Ubay. Nah, sekarang ngadaplah. Tu, kanak-kanak, lelaki, perempuan, mana nak nyuruh tu? Tu yang tua-tua, muslimat, bini-bini tu, mana letak? Yang tak tidak je buat kerja. Tak tahu dah aku ni orang tua Madinah, aku erti dah. Macam ni punya rapat, Raban kita kali ni habis. Dia pilih. Bila dengar ke Nabi, Nabi menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila sahabat dengar satu Madinah menjerit hasbunallah wa ni'mal wakil, sepi. Inilah yang disebut dalam Sahih Bukhari, riwayat daripada Ibnu Abbas, bahawa kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil ini juga selain diguna oleh Nabi Ibrahim, diguna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diguna pakai oleh para sahabat generasi jihad walaupun kelompoknya kecil. Tapi bila mereka bertawakal kepada Allah, luar biasa kemenangan. Itu nanti dalam bab peperangan Ahzab kita boleh lihat. Allah kirim angin aja, tunggil terbalik, puak-puak tu lintang pukam bantal rebel lagi. Kita akan lihat nanti. Jadi ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini baik untuk gunakan wirid. Naik-naikkan semangat ni bagus. Tengok tempat lah yang banyak angin tanpa arah. Adalah masa, tempat, ketika. Islam ni dia dah hatu elok dah ikut itu. Bagaimana mereka menangkap Nabi Ibrahim, dan telah disebut dalam beberapa riwayat besarnya api itu, sehingga kan terpaksa mereka membuat manjaniah. Iaitulah lastik yang dilentikkan daripada kayu. Lepas tu diikat Nabi Ibrahim kat situ. Kemudian dia potong tali, dia bidas. Ada yang menyatakan jarak Nabi Ibrahim dengan api dilepaskan itu satu batu. Panasnya api itu, dia punya heat itu sampai tak tertahan panasnya. Lalu jatuh Nabi Ibrahim dalam api. Hasil ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah perintah api, sila sedia. Dah api kau tak panas, bukan api lah. Macam cerita Khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz. Pernah kita menyebut, satu hari dia berjalan pergi ke pasar, melawatlah rakyat dia. Dia menengok harga barang naik apa semua tu, dia berjalan. Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Jadi ramailah pengikut dia, sahabat-sahabat yang mulia, generasi tabi'in ini ikut. Tiba-tiba dia masuk satu kedai, dia terus keluarkan sapu tangan, dia tutup mulut dan hidung dia dengan sapu tangan. Sepanjang dia di dalam kedai jual minyak wangi itu, dia duduk cakap dia apa, dia tutup je. Apa khabar, dia jual aku, dia tutup. Sahabat tengok. Habis 5-10 minit dia keluar. Dah jauh dah, baru dia buka. Barulah dia bernafas seperti biasa. Lalu hairanlah orang ramai yang melihatnya.
Mereka bertanya, wahai Khalifah Umar, mengapalah kedai lain kamu tak tutup hidung dengan kain sapu tangan? Mengapa tadi masuk kedai minyak atas tutup hidung? Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada orang ramai, ketika kamu membeli minyak atas, kamu tanya kepada tauki yang jual minyak atas, yang ni berapa sebotol? Yang ni 100 rial, 100 ringgit lah di Malaysia. Ni 100 ringgit, maka kamu bayar 100 ringgit. Umar bin Abdul Aziz kata, 100 yang kamu bayar tu untuk bayar kerana minyak ke bayar sebab wangi tu, yang mana kamu beli? Lalu menjawab orang ramai, tentulah kerana wangi. Itu yang dibayar. Sebab itu masuk dalam kedai minyak atar, minyak wangi, memang dicolek-coleknya. Kalau kedai-kedai yang shopping kompleks disembuhan tak kertas. Ini botolnya, cium. Bau wangi itu yang mana lembut, itu mahal sikit. Kalau bau macam buah-buah kandang asam, itu murah sikit. Dia ada tu dia punya kategori bau dia tu pun. Jadi dibayar tu kata Umar kerana wanginya. Pasal wangi lah jadi atar tu, tak ada wangi, tak ada lah minyak kelapa lah. Tu jawab dia minyak pisau, cap burung. Nah, sebab itu masa masuk dalam kedai tadi, aku tutup hidung aku. Demi Allah aku bimbang, kalau aku tersedut walau sedikit, tercium bau wangi minyak atar di kedai itu, sedangkan aku belum membayar kepada tuannya, haramlah hukumnya dan aku akan diseksa pada hari itu. Ya Allah, ada menteri macam ni yang gitu, yang meletakkan akhirat dalam hidup pemerintahannya. Hebat. Kalau ikut Islam ni senang rakyat. Ini pemimpin nak mencuri harta rakyat. Bila akhirat tu dia tak. Itulah nilai. Saya nak banding tu nilai minyak atas tu wangi itulah. Baik. Bila kata api tu nilai tu nak panas itulah. Dah kalau panas itulah tak ada, dah sejuk. Api apanya? Menyala lah besar apa. Panas itu dah tak ada, duduk. Saya itu dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan bahawa sebaik saja Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh dia masuk dalam api, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dibawa satu kursi daripada syurga untuk dia duduk. Duduk dalam tu. Kemudian di bawah kursinya Allah keluarkan air, mata air untuk dia minum. Mengalir sungai tu berpusing kat situ aja. Dah lah sejuk. Api tu menyala lah, tapi sejuk, tak apa duduk dalam tu. Di belah kanan Nabi Ibrahim, Allah tumbuhkan pokok delima yang berbuah tidak putus pagi, petang, siang dan malam, selama 40 hari di dalam api itu. Bukan masuk pagi kutip petang, 40 hari, 40 kali. Pangkah kalender cukup 40 hari. Mampu nak buat nak mangkah, baru padam api itu. Untuk makan buah delima. Sebab itulah makan buah delima, kata ulama, sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ada duit sekali-sekali aduklah, boleh jadi sebulan 2 kali, belilah buah delima. Cuma setengah orang dia tak berapa tu pasal tak puas makan. Ya, dipecahkan keruk-keruk, ada 30 yang masuk 5, 25 dah berapa dah. Itu yang tak tahan. Orang sebelah dah bebel pula. Apa yang abang macam dah budak makan, pasal lerak saya nak kena sapu, dia bising pula. Itu kadang malas orang beli, tetapi itu sunnah. Kalau ada pakai jus, ada sahabat jemaah haji beberapa tahun dulu, itu memang Masya Allah sihatnya dia, tak padan dengan umur itulah. Dia tanya apa, tak makan saya di situ. Anak Ustaz lepas subuh aja
buah delima 5 biji. Anak terbayang menggerutu najis itu keluar. Kita makan anak hati anak. Rupanya dia beli penekan buat jus tu. Beli yang tu kat rumah satu letak. Lepas tu basuh dia, tekan dengan kulit dia sekali Ustaz. Jus itu yang tu. Bukan banyak, dapat sikit gitu aja 5 biji. Tu bismillah selawat minum. Itulah dia tiap pagi. Nak bila dengar tu naik semangat Pak Penang. Balik hotel lah nak beli buat minum. Tanya Banua tu kan beli ke tak? Ada 2 hari makan, batu berak keras langsung nak makan. Tanya Banua, dia pun sama. Tu nak menyebut. Ni lah Pak ada duit, saya tu ada dengan nak beli tu yang pasal orang banyak. Jus itu makanan Nabi-Nabi semua. Sunnah Nabi Muhammad tamar. Ya. Sunnah orang Melayu rambai. Dia buat rambai je orang Melayu. Di 24 semua penyakitnya cerita. Baik. Jadinya 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim alaihissalam dia makan buah delima. Subhanallah. Duduk dalam tu. Jadi dah tak ada panas, itu dah sejuk, tidak api lah. Cuma zahir itu nampak api. Itulah bila hari ke-40 menurut satu riwayat, Maharaja Namrud duduk situ dengan rakyat yang ramai. Dan disebut ketika membakar Nabi Ibrahim itu, mereka letakkan patung-patung, berhala-berhala sembahan mereka yang dah patah-patah, yang dipukul oleh Nabi Ibrahim dengan kapak. Kan? Ingat tu? Nabi Ibrahim bantai dengan kapak, atau tinggal satu yang besar. Satu riwayat kata digantung kat tangan, satu riwayat kata gantung kat leher. Itu dalam tafsir ada menyebut, bila mereka segah, ini dia budak Ibrahim ni lah yang memecahkan Tuhan-Tuhan kita pada pagi hari kebesaran. Ulama mentafsirkan pada pagi hari raya. Pagi raya tu, tengah bakal lemang ketupat di badun dia Nabi Ibrahim. Habis makan pesta, dia nak pergi sembahyang, tengok dah patah-patah. Tuhan boleh patah-patah. Tuhan apa? Itu bila tanya, kamu ya Ibrahim buat? Nabi Ibrahim tak jawab. Dia diam. Orang Perak kata dia buat macam perak. Dia buat tak tahu. Ada tunjuk dekat berhala besar yang kapak tergantung. Awak ayah yang buat, yang pecah. Itu yang angin Namrud dibuat. Terus tak ada hujah, nak hujah atau boleh dah. Memang kalau bukti panggil, maka forensik nak tahu pun kapak kat dia. Ya, kapak tu dekat bahala, apa yang aku nak mukulnya? Pasal kamu tu tak pakai otak. Kemana kepala otak kamu? Takkan Tuhan besar boleh pukul Tuhan kecil. Tuhan apa? Gaduh sama dia. Mana banyak iktibar Nabi Ibrahim ajar secara praktik, tapi tak mau nak mikir. Memang jenis kepala dia macam tu. Itu yang marah Namrud. Dia anggap Nabi Ibrahim ni macam, bagi dia tu macam burah lah ya? Makna dah haka tu. Burah dah haka kan dia. Saya tahu tuan-tuan banyak ustaz dah kupas, tapi malam ni saya nak kupas lagi. Burah ni tuan-tuan bahasa Arab. Bahasa Melayu makna penderhaka lah, orang yang derhaka. Artinya kalau kita membaca sastra klasik Melayu lama, hanjebat tu burah lah tu. Dia kira burah lah, penderhaka lah jebat tu. Baik. Ulama-ulama memang menulis dalam kitab-kitab mereka apa dia yang dimaksudkan dengan kumpulan burah. Pertama sekali, burah ini syarat dia yang ulama letak dasarkan Quran nanti. Burah iaitulah kumpulan yang bangkit menentang sebuah kerajaan yang melaksanakan Islam. Itu dulu. Dia kira burah ke tak burah, tengok kerajaan tu dulu. Sekiranya kerajaan tu
melaksanakan hukum dan undang-undang Al-Quran, dia tentang, maka buang. Kalau kerajaan tu tak melaksanakan undang-undang Islam, hukum Quran, maka dua perkara: tidak wujudlah buang. Yang kedua, kerajaan tu buang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, bila disebut buang, di situ Nabi Ibrahim ya, terkait sikit lah. Penderaka ini, dia ni kumpulan ya, dia tak ikut undang-undang ni, dia tak peduli. Umpama contoh, kerajaan buat highway, contoh, ada laluan kereta, ada laluan motor. Puak-puak dia bawa kita naik dekat laluan motor. Kita nasihat kata tak boleh, nasihat kat awak ni, awak kena pergi bahagian kereta sana sini motor, kan awak langgar motor bayar. Tak boleh. Ini undang-undang, tarak undang-undang, dia tak peduli apa. Selagi undang-undang apa dia langgar semua, itu dia panggil buang. Yang ketiga, menurut Imam Nawawi, sekiranya ada buang yang dihukum, dianggap buang, wajib bagi kerajaan menghantar wakil untuk berunding dengan mereka. Ini kata Imam Nawawi. Be a good listener. Dengar apa tuntutan mereka. Yang tiba-tiba naik angin nak lawan kerajaan ni, kenapa? Kena tanya, unding. Boleh jadi apa yang mereka nak tu bertepatan dengan syarat, maka tunaikan. Umpamanya mereka kata, contoh, kami tak puas hati, 40 hektar tanah kami kena gampar buat jalan kereta api, tak dipulangkan balik, sedangkan ini tanah tradisi kan. Maka wajib bagi kerajaan pulangkan balik 40 hektar. Selesai. Kena hantar wakil. Sekiranya dah diselesaikan dah, contohlah macam tadi dah dibagi dah 40 hektar tanah tu, dah dapat, clear habis dah, okey dah semua, dia lawan juga, baru datang buah. Ini setengah kaul ulama. Artinya buah tu datang setelah berunding. Yang ni ada berunding baru. Tahu-tahu buah aja. Adakah kerajaan yang ada hari ini melaksanakan undang-undang Quran? Tiba-tiba jadi buah halal darah. Seterusnya kata ulama, buah ni dia sebut dalam istilah fiqh, khuruj ala al-sultan ma'al quwwah wa syauqah. Ditulis dia, khuruj ala al-sultan ma'al quwwah wa syauqah. Dia keluar menentang kerajaan dengan kekuatan dan syauqah. Syauqah makna dia ada satu pasukan tentera yang tahap merin bertempur punya, memang world class punya, komando beret hijau ke jenis tu. Dia memang dilatih untuk bertempur. Tu dia dianggap buah. Ni pakai t-shirt hitam bawa air botol, dia hidup buah natang. Apa yang jadi buta sangat ni? Kenapa ni? Kena Tun cakap direct je minta. Tak puas-puas nak Datuk Seri, nak Tun cakap je lah. Apa yang jilat berata sangat ni? Orang alim mesti amanah dengan ilmu dia, mesti adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Harus berlaku adil, kerana adil itu hampir dengan takwa. Maksudnya memang secara zalim dan kejam digulingkan kerajaan lagi pegang. Dia duduk di Perak, pakcik ni tak ada buah apa. Dia diam aja. Ini budak-budak berlonggok di dataran, dia di Ipoh jauh tu, buah dagang. Apa barang tu? Jangan ingat semua orang bodoh. Jangan disangka semua orang pakai ikut cucu. Jangan. Ilmu ni ada nilai. Jangan sampai Allah jadikan orang awam hilang hormat pada ulama. Ini bahaya. Kena letaklah penghormatan yang Allah bagi itu, jaga dari Allah.
Seterusnya hadirin sekalian, sekiranya ditakdirkan berlaku pertempuran, berlakulah misalnya peperangan, maka yang terbunuh di kalangan buah ni wajib kalau orang Islam diuruskan jenazahnya secara Islam, sembahyang, kapan, mandi, kapan, sembahyang, macam biasa. Dia tak boleh mentang-mentang buah, pakai buat campak, tak boleh. Dia dah mati, dimarah-marah, dimaki-maki lagi mayat tu. Ke haram jadah punya buah, ambil campak ke saya rumah. Dia mesti diurus secara jenazah Islam. Ini hukum. Ada yang hidup, yang kalah dalam pertempuran, mereka tetap menyatakan mereka terus menentang. Itu halal dalam. Itu tahap bawah halal. Dan hukum ke atas mereka masuk di bawah undang-undang hudud. Bukan di bawah hudud. Ada hudud jalan di Malaysia? Tak ada. Kalau tak ada, nak hukum macam mana dari halal? Sebab itulah ulama kata, nak tengok ada ke tak ada buah, tengok ke kerajaan tu dulu. Kalau ada kerajaan tu pun buah dengan Allah Rasul, macam mana nak hukum buah? Sekian daripada RTM Gombang. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempermain-mainkan Maharaja Namrud dan bala tentera. Akhirnya bila api padam, tengok Namrud tergamam dia bila melihat Nabi Ibrahim keluar, tak terbakar pun. Itu yang tercabar dan jatuh maruah dia semua. Sebab semua tuhan-tuhan dia tu ikut cerita diletak di keliling api tu. Macam satu hint lah. Wahai Tuhan-Tuhan kami, tengok, inilah ni budak Ibrahim ni lah ketuk kepala kamu sampai pecah ya. Kamu patah tangan, Ibrahim ni lah yang kapak kamu kan. Ni kami letak, tengok budak ni kami bakar. Itu sebagai simbolik kekuasaan Tuhan mereka letak. Tahu api pada Nabi Ibrahim keluar, sambil nak lalu disepak pula 2-3 berhala. Maka jatuh maruah Nabi. Itu cara Allah Ta'ala mainkan mereka. Dan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dia kupas cantik hal ini. Dia kata daripada awal saja Allah biar semua berlaku. Mereka kepung Nabi Ibrahim, dapat kepung. Mereka tangkap Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala biar mereka tangkap. Ikat Nabi Ibrahim, Allah biar. Dia layangkan, nyalakan api, Allah biar api menyala. Allah biar sampai ujung, sampai padam api tahu keluar. Situ mereka tercapai. Kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Allah Subhanahu wa taala boleh saja menurunkan hujan dari langit. Ada masa api itu menyala, sebagaimana turunnya hujan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Allah tak buat. Sebabnya kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sekiranya Allah turunkan hujan, padam api itu, maka mereka akan menyalahkan hujan pula. Cina Bank betul. Dia cakap Cina Bank sungguh. Masa api nak nyala, masa itulah hujan turun. Kau tak turunlah hujan hari itu, garing Nabi Ibrahim kita kan. Silap kita pula tak tengok ramalan kaji cuaca. Maka mereka menyalahkan hujan, kata Muhammad Mutawalli, dan mereka terus merasakan mereka tu betul bersama berhala mereka. Berarti Allah tak turunkan hujan, diam jangan. Nak pergi mana Allah ikut. Tapi di ujung Allah tulis dia tu kolaps. Itu cara Allah. Ya, sebab itu harus bersabar dalam perjuangan. Kadang macam buntu juga kita tak. Allah ada rancangan dia. Percaya. Kerja Allah Ta'ala lebih hebat, dahsyat daripada apa yang makhluk fikir. Sebab itu selalulah kita mewiridkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itu dulu untuk malam. Ada lagi program selepas ini kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن والمحن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. أقيموا الصلاة.